Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung sesi PDPR kita untuk subjek sains tajuk elektrik. Okay, kita tengok tajuk kecil seterusnya iaitu lakaran menggunakan simbol. Okay. Hari itu kita belajar dua jenis litar. Okay, litar bersiri dengan litar selari berdasarkan gambar rajah. Okey, tapi hari ini kita nak tengok simbol bagi setiap komponen. Okey. Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 120. Okey. Okey, cuba tengok situ. Kita bandingkan. Jap kita baca dulu. Okey. Dalam rajah litar, simbol elektrik digunakan untuk mewakili komponen. Okey, untuk mewakili komponen pada suatu litar elektrik. Guna simbol. Kita tak perlu nak lukis satu-satu bentuk sel kering, bentuk Swiss ataupun bentuk mentol. Okay? Mari kita lihat simbol bagi komponen yang terdapat pada litar elektrik. Okay. Kita bandingkan antara komponen dengan simbol. Okay. Tengok ni, sel kering. Okay. Bila kita guna satu sel kering, simbolnya begini. Okey, kamu tengok situ. Dia adanya garisan melintang. Okey, garisan melintang. Cikgu try lukis. Okey, melintang. Kemudian ada satu garis menegak panjang, satu garis menegak pendek dan melintang lagi sekali. Okey, dia kena bercantum. Antara melintang tu dengan menegak ni kena bercantum. Okey, itu contohnya. Satu sel kering. Kalau dua sel kering, nampak tak? Macam mana dua sel kering tu dilukis? Kalau kamu nampak ni, yang ini garis menegak dengan menegak panjang dengan menegak pendek ni, itu mewakili satu sel kering. Kalau dua, dia kena ada dua pasang. Okey, sepasang, dua pasang. Okey, nampak tu? Ada dua pasang garisan panjang dengan garisan pendek yang menegak. Itu menunjukkan dua sel kering. Tapi dia mesti panjang, pendek, panjang, pendek. Menunjukkan dua sel kering. Apa maksud garisan menegak panjang pendek ni? Okey, kalau kamu perhatikan, yang panjang ni sebenarnya adalah mewakili apa? Terminal positif. Okey, terminal positif. Yang pendek tadi tu, garisan menegak pendek ni pula mewakili terminal negatif. Maksudnya macam mana? Maksudnya sini positif, sini negatif. Kena tengok susunan macam mana sel kering itu diletak. Okey? Ni pun sama juga. Okey, kalau kamu perhatikan, sini positif, negatif, positif, negatif. Jadi dia buat macam mana? Positif, negatif, positif, negatif. Macam tu cara kita nak lukis sel kering. Jangan silap, jangan terbalik. Okey? Kalau kamu lukis gambar ini kamu lukis begini, melintang, menegak pendek, menegak panjang, melintang. Itu dah kira salah, dia terbalik. Okey? Ikut gambar rajah yang diberi, baru kita lukis simbolnya mengikut susunan yang betul. Okey? Itu simbol sel kering. Kemudian ni simbol Swiss. Okey? Swiss ada dua keadaan. Swiss terbuka, maksudnya dia punya lengan tu diangkat. Okey, satu lagi Swiss tertutup. Lengannya tu diturunkan dan litar menjadi lengkap. Okey. Macam mana simbol untuk Swiss terbuka? Begini. Okey. Macam mana simbol Swiss tertutup? Beginilah. Okey. Macam mana nak lukis? Okey, kalau Swiss yang terbuka, kita buat garisan melintang. Garisan melintang. Okey, buat titik, garis. Itu dia. Swiss terbuka. Okey. Lain sekali. Titik, melintang. Okey. Terbuka. Itu Swiss terbuka. Kalau Swiss tertutup, Swiss tertutup senang je. Kita buat satu garisan, letak dua titik. Swiss tertutup. Okey. Manakah yang menyebabkan litar lengkap? Swiss tertutup lah. Okey. Jom kita lihat simbol bagi mentol. Okey, mentol.
Senang je nak lukis mentol ni. Kamu buat bulatan, buat X, buat pangkah dan kemudian buat garis melintang. Okey, tapi kalau silibus-silibus sebelum ni, sebelum yang saya makan KSSR ni, ada beberapa lagi simbol mentol, iaitu yang pertama bentuk M. Dan bulat. Tapi kena ada dia punya bulatan bawah tu, dia begini. Tarik, naik dan bulat di tengah. Macam tu. Okey, baru betul. Okey. Kalau kamu buat M, ini salah. Itu McDonald, bukan mentol. Okey. Ini salah. Okey. Kemudian satu lagi simbol mentol adalah dengan menggunakan bentuk N. Ini pun mentol. Okey. Terpulang kat kamu. Lagi sekali cikgu lukis. Mentol ada 3 simbol yang boleh digunakan. Okey, satu beginilah. Okey, bulat. Okey, jap. Bulatan X. Garis melintang. Okey, ini simbol pertama, mentol. Simbol kedua, kita buat bentuk M yang ada bulatan simpulan di tengah dia. Okey, ini pun mentol. Yang ketiga, kita buat N. Okey, ini pun mentol. Terpulang kat kamu, mana yang kamu suka buat, tapi pastikan betul. Okey, ini simbol mentol. Okey. Kenapa kita nak belajar simbol-simbol ni? Kenapa tak terus lukis saja komponen-komponen dalam gambar Raja Lita? Okey, kita tengok sini. Kenapa? Lakaran menggunakan simbol lebih mudah difahami. Dapat menunjukkan sambungan komponen elektrik yang lebih jelas berbanding dengan gambar komponen yang sebenar. Kadang-kadang kamu lukis Swiss tu tak jadi bentuk Swiss, orang tak faham. Kadang-kadang kamu buat bentuk klip penyambung, apa benda tu tak nampak, tak jelas, tak faham. Orang lain tak boleh nak membaca gambar raja kamu. Jadi bila kita guna simbol-simbol ini, semua orang boleh faham setelah belajar jenis-jenis simbol bagi setiap komponen elektrik. Sebab tu dia kata sini, lebih mudah difahami dan dapat menunjukkan sambungan komponen elektrik dengan lebih jelas. Okey? Jom kita lihat macam mana nak lakar gambar Raja Litar. Okey. Mari kita lakar Raja Litar bersiri ini. Okey, hari tu kita belajar litar bersiri mentol disusun secara dalam satu bentuk rantaian. Ni litar bersiri lah. Okey, tengok ni. Kemudian kita tahu cikgu cakap itu arus elektrik mesti mengalir daripada positif pergi ke negatif. Tu dia bergerak begini. Berapa laluannya litar bersiri ni? Satu laluan. Okey. Kita nak buat macam mana? Okey, pertama kita tengok dahulu komponen yang ada. Ada sel kering, satu sel kering, 2 mentol, 1 Swiss. Okey. Kita buat ikut susunan komponen dalam Raja. Okey, buat dahulu bentuk nombor 1 ni, lakar simbol sel kering. Ni sel kering. Okey. Kemudian tengok nombor 2. Okey, kemudian lakarkan simbol mentol. Ada berapa mentol tadi? Ada 2 mentol. Jadi dia pun buat 2 mentol. Yang ketiga, lakarkan sambungan sel kering dengan mentol secara lurus. Akhir sekali letakkan simbol Swiss. Okey, kamu nampak tak? Dia buat bentuk petak. Okey, petak yang lurus. Okey, selalunya kalau kita buat lakaran gambar Raja Litar ni mesti dalam bentuk segi empat tepat atau segi empat sama. Jangan pakai buat bulat ni. Okey, jangan, tak boleh. Tak boleh buat begini. Macam ni. Tak boleh. Dia mesti buat elok-elok, kena buat dalam bentuk segi empat. Okey, yang elok lah. Ni cikgu tunjuk contoh sahaja sebab cikgu pun tak ada pembaris. Cikgu tulis pada pada skrin saja. Okey, lagi sekali tengok ni buat sel kering, kemudian tarik sini, buat mentol, 1 mentol, 2 mentol. Okey, sambungkan. Okey, kemudian kita naik tu pergi sini, letakkan simbol Swiss. Dia mesti dalam bentuk segi empat sama atau segi empat
tepat. Jangan jadi bentuk bulat. Jangan bentuk segitiga. Tak boleh. Okey. Itu contoh kita buat litar bersiri. Okey. Bagaimanakah saya hendak melakar litar selari pula? Okey, litar selari kita belajar susunan mentol disusun secara selari mengikut cabang laluan arus elektrik. Okey, dalam kes gambar raja litar ini, laluan arus elektrik ada berapa sini? Ada 2. 1, 2. Okey, jadi kita buat satu cabang, kemudian buat satu lagi cabang. Okey. Mesti ikut susunan komponen. Okey. Lakarkan cabang litar elektrik yang pertama. Tengok susunan dia. Sekering di atas, kemudian di cabang pertama adanya Swiss dengan mentol. Samalah Swiss dengan mentol. Okey, dah siap satu cabang. Sambung pula nombor 2. Kemudian lakarkan cabang litar yang kedua secara selari. Nak lukis cabang tu kena sama-sama selari. Swiss sama selari, mentol sama selari. Jangan pula sengit-bengit. Okey? Okey, cukup bagi contoh. Kita buat sel kering. Buatkan cabang pertama. Okey. Mentol. Okey, kita letakkan Swiss. 1, 2. Buat cabang kedua. Mentol. Okey. Letak Swiss kedua. Okey. Selari. Swiss selari. Mentol selari. Buat satu cabang, 2 cabang. Okey. Maka siaplah litar selari kamu. Okey. Itu contohnya. Okey. Ni eksperimennya lah. Kalau kat sekolah kita boleh buat. Tapi di rumah ni, tengoklah macam mana kita belajar. Nak buat macam mana kan? Okey. Jom kita lihat. Melakar rajah litar elektrik menggunakan simbol. Okey. Alat dan bahan. Okey. Susunan litar bersiri dengan selari. Okey. Pensel, kertas A4 dengan pembaris. Okey. Pertama, kamu tengok pada contoh litar yang diberi ni. Okey. Sini sel kering. Sini Swiss. Kemudian ada 2 mentol yang bersambung secara rantaian. Maksudnya ni litar apa? Ini litar bersiri. Okey. Perhatikan susunan litar bersiri, kemudian lakar simbol sel kering. Dia buat dulu simbol sel kering. Okey, tengok nombor 2. Secara bergilir lakarkan simbol bagi setiap sel kering, Swiss dan mentol yang terdapat dalam litar bersiri. Tengok kawan kita ni. Mula-mula dia buat sel kering. Kat sini sel kering kat bawah. Kemudian dia buat simbol Swiss di kiri. Kemudian dia buat 2 simbol mentol di atas. Okey, mentol di atas. Okey. Susun dahulu simbol-simbolnya mengikut susunan komponen. Okey, nombor 3. Sambungkan semua simbol komponen dengan simbol wire penyambung. Yang garisan itulah sebenarnya wire penyambung. Simbol wire penyambung. Ni dia sambungnya tak susah pun. Okey. Sambung dari mentol pergi Swiss pergi sel kering, terus sambung mesti dalam bentuk petak segi 4. Okey. Cikgu tunjuk sikit macam nak buat tadi. Pertama kita buat dulu sel kering, kedua kita letak Swiss, okey. Okey, ketiga kita buat mentol, okey. Sambungkan, okey. Ini contoh, cikgu tak ada pembaris sebab cikgu lukis pada skrin. Kalau dah pada kertas, kita kena buat elok-elok guna pembaris. Okey. Okey. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan susunan litar selari pula. Okey, kita tengok dia susun. Sama tak? Sel kering di bawah. Okey. Swiss di kiri. Okey, betul. Kemudian ada mentol. Nampak tak mentol ni disusun macam mana untuk litar selari ni? Dia susun secara selari begini. Okey. Cabang pertama, cabang kedua. Itu cara dia. Kita tengok susunan mentol, komponen apa semua. Baru kita susun simbolnya pada kertas. Gariskan ikut bentuk segi 4. Okey. Itu sahaja yang kita belajar pada hari ini tentang melakar simbol. Okey, dalam gambar raja litar. Okey. Apa gunanya lakaran simbol ni? Okey. Supaya lebih mudah difahami dan menunjukkan sambungan komponen elektrik yang lebih jelas. Okey.
Jadi cikgu harap kamu faham, kamu boleh hafal jenis-jenis simbol bagi setiap komponen elektrik. Dan kamu tahu macam mana nak susun simbol-simbol tu pada kertas bila nak lekar gambar realita. Dan kamu kena tahu nak sambungnya mesti dalam bentuk segi 4. Okey? Jadi kita sambung lagi pelajaran kita nanti pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.